Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas Fakta 14 Julai 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Tidak sampai seminggu selepas UMNO meminta Muhyiddin Yassin berundur secara terhormat daripada jawatan Perdana Menteri, hari ini jemaah menteri termasuk ahli-ahli Parlimen UMNO menyatakan sokongan kepada Presiden Bersatu itu. Dalam kenyataan bersama, jemaah menteri berkata, mesyuarat kabinet yang berlangsung hari ini, sebulat suara kekal dengan sokongan mereka kepada Muhyiddin. Pada 8 Julai lalu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengumumkan keputusan Majlis Tertinggi Parti berkenaan untuk menarik balik sokongan mereka kepada Muhyiddin serta-merta. Untuk rekod, terdapat 9 ahli Parlimen UMNO yang menyertai Kabinet Muhyiddin dengan seorang daripada mereka, Ismail Sabri Yaakob, dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Pendirian jemaah menteri hari ini menunjukkan semua ahli Parlimen UMNO itu tidak mematuhi pendirian dan ketetapan dibuat MT UMNO pada minggu lalu. Satu laporan polis dibuat oleh seorang peguam terhadap hantaran media sosial dan artikel berita kerana didakwa menghina Dr. Adham Baba. Ini selepas satu klip video yang tular baru-baru ini memaparkan Menteri Kesihatan itu menyebut pandemik selsema Sepanyol sebagai Spanish fly beberapa kali. Laporan polis itu memetik 2 ciapan Twitter, salah satunya poster yang dimuatnai oleh artis grafik Fahmi Reza yang mempersendakan Adam. Laporan itu juga menyebut satu artikel yang diterbitkan portal The Rakyat Post dengan mendakwa artikel itu telah memalukan menteri. Ketika dihubungi, polis memberitahu Malaysia Kini untuk merujuk perkara itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bagaimanapun, SKMM memberitahu Malaysia Kini untuk menghubungi polis berhubung perkara itu. Sementara itu, Ketua Pengarang The Rakyat Post Hamzah Nazari dalam ciapannya meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah untuk meminta pihak berkuasa bersikap lemah lembut jika mereka akan merampas peranti dari rumahnya. Baik, sementara itu, ahli Parlimen Damansara Tony Phua mendesak Dr. Adham untuk meletakkan jawatan dan bertanggungjawab susulan kes harian mencecah 11,000. Ini kata Phua meskipun sekatan pergerakan telah dikuatkuasakan dalam negara sejak 16 Mei lalu. Dalam satu kenyataan, Phua menyifatkan Adam sebagai leka dan seolah percaya virus COVID-19 akan hilang selepas sekatan pergerakan dilaksanakan. Kementerian Kesihatan hari ini mengumumkan sebanyak 11,618 kes baru dicatatkan, merekodkan kes tertinggi dan 5 angka untuk 2 hari berturut-turut. Katanya sejak 8 minggu sekatan pergerakan dilaksanakan, rakyat terus menderita, kehilangan pendapatan serta berharap dapat kembali ke situasi sedia kala secepat mungkin. Bagaimanapun, kata Phua, kerajaan telah mensia-siakan pengorbanan rakyat kerana gagal membendung penularan virus sepanjang sekatan pergerakan. Tambahnya, bukti jelas apabila KKM telah melakukan penurunan jumlah ujian saringan walaupun terdapat peratusan kadar positif yang tinggi di kalangan mereka yang diuji. Baik, berita berikutnya dibawakan khas oleh Good Morning Joshua. 2 ahli parlimen berkongsi di media sosial bahawa mereka terpaksa menutup bank makanan di pusat khidmat parlimen mereka. Ini berikutan terlalu ramai individu yang datang beratur untuk mendapatkan bantuan makanan. Dalam ciapannya di Twitter, Syed Saddiq berkata, beliau tidak mampu menolak mereka yang datang meminta bantuan dan sebelum ini telah meminta bantuan pihak polis dan rela untuk mengawal situasi di luar pusat itu. Malaysia Kini telah pun menghubungi polis untuk mendapatkan respons mereka. Sementara itu, ahli Parlimen Segambut Hanayo memaklumkan terlalu ramai yang hadir mendapatkan bekalan makanan di bank makanan pusat khidmatnya selepas 4 jam beroperasi. Susulan itu, katanya, selepas berbincang dengan pihak polis, mereka bersetuju untuk menutup bank makanan tersebut. Yo menambah bahawa bank makanan itu disumbangkan oleh NGO dan penderma swasta tanpa sebarang peruntukan kerajaan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Ayub Khan Maidin PJ menjelaskan Syed Saddiq tidak mengemukakan sebarang permohonan membuka bank makanan di pejabat parlimennya. Sebaliknya, dia hanya membuat permohonan agihan barangan keperluan dari rumah ke rumah. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan,
pengedaran barangan ini dibuat di pusat khidmat rakyat Parlimen Muar, tuan. Jadi ramai yang berkumpul. Difahamkan 100 orang lebih, tuan. Yang pertama, tidak ada kebenaran yang dipohon kepada Pusat Tawaran Operasi Bencana untuk membuat majlis itu di pusat khidmat rakyat. Jelas Ayub, arahan itu juga dibuat kerana pegawai kesihatan melihat program yang dihadiri seramai lebih 100 orang itu tidak mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Good morning G-Sure. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Berita yang seterusnya. Beberapa lagi spanduk sebagai tanda protes kepada kerajaan muncul di beberapa bandar di negeri-negeri Pantai Timur ketika negara terus berdepan krisis kesihatan dan ekonomi. Seorang pengguna Twitter menyiarkan beberapa gambar spanduk itu yang kebanyakannya dipasang di Kuantan, Pahang dan juga Terengganu. Spanduk tersebut yang digantung di atas jejambat disertai mesej mengkritik menteri dan ahli politik kerana mengabaikan masalah rakyat. Ada di antara warga maya yang meminta untuk lebih banyak spanduk dinaikkan bagi menyatakan rasa tidak puas hati dengan pentadbiran kerajaan. Beberapa hari lalu, sebuah patung ditemui tergantung di jejambat Jalan Tun Abdul Razak Aikro dengan tulisan kerajaan pembunuh di atasnya sebelum diturunkan oleh polis. Polis Melaka telah membuka siasatan mengenai perkara tersebut di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.